Selain itu, dengan adanya ID digital nasional ini, kita dapat membantu rakyat dalam implementasi subsidi bersasar dan juga pendigitalan sistem kesihatan kita. ID digital nasional tidak akan menggantikan MyKad, tuan-tuan, sebagai bukti kewarganegaraan, tetapi akan melengkapinya sebagai bentuk pengenalan digital yang digunakan ketika berinteraksi secara digital, secara online. Negara luar seperti Indonesia telah melaksanakan eKTP. IC mereka dipanggil KTP sejak tahun 2011. Selain itu, Singapura, Estonia dan banyak lagi negara lain telah melaksanakan ID nasional ataupun ID digital ini. Tiba masa untuk kita maju ke hadapan seiring dengan pembangunan teknologi terkini. ID nasional diperkenalkan semasa PH 1.0 zaman Tun Dr. Mahathir dan dipersetujui jemaah menteri ketika itu, dan kesinambungan di zaman pemerintahan PN Muhyiddin Yassin ketika itu sebagai Perdana Menteri. Jadi jangan kita jadikan perkara ini sebagai modal politik. Ini adalah inisiatif kerajaan bagi memperkasakan teknologi seiring dengan perkembangan zaman. Saya nak beritahu tuan-tuan hari ini, kebanyakan daripada kita menggunakan setiap perkara yang mereka boleh politikkan kerana ianya idea ini dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bukan merupakan pemimpin mereka. Sedangkan di zaman pemerintahan pemimpin mereka, ianya diteruskan. Di zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir, ianya diperkenalkan. Ianya tidak pernah menjadi isu. Jadi hari ini saya harap rakyat Malaysia perlu lebih cermat dan lebih bijaksana. Yang berhormat Fahmi Fadzil juga turut memberi jaminan bahawa data peribadi rakyat menjadi perlindungan utama kerajaan. Kita perlu menyokong inisiatif baik ini yang dibawa oleh pihak kerajaan dalam menyenangkan rakyat, bukan untuk menyusahkan rakyat. Dalam bahasa rakyat yang mudah, saudara, setiap kali kita melakukan pembaruan, pasti mereka-mereka yang cuba untuk melakukan penipuan akan juga melakukan pembaruan yang sama. Maka itu sebabnya setiap sistem, software, hardware perlu melalui proses evolusi, perlu melalui proses penambahbaikan daripada masa ke semasa. ID digital nasional ini adalah sebahagian daripadanya. Contohnya macam dulu, kita ada kad penalan yang tidak ada microchip. Sekarang, akibat daripada pelbagai bentuk kad penalan palsu, penipuan dan sebagainya, kita terpaksa memperkenalkan kad pengenalan yang mempunyai microchip. Itu pun banyak telah dipalsukan. Dan tak mustahil selepas ini kita kena tambah baik kad pengenalan kita melalui proses ID digital nasional ini. Begitu juga kalau dulu kita punch card menggunakan kad. Kawan-kawan boleh punch card bagi pihak seseorang pekerja. Namun dengan melalui proses pendigitalan nasional ini, saudara, kita ada face recognition yang membolehkan setiap pekerja tidak boleh lagi mengupah sahabat-sahabatnya untuk punch card bagi diri mereka. Malah pekerja itu perlu hadir sendiri, mengesahkan bahawa beliaulah pemilik ataupun mengesahkan bahawa yang hadir untuk datang bekerja itu adalah diri beliau sendiri. Inilah antara ciri-ciri ID nasional yang dimaksudkan oleh kerajaan Malaysia, bukan seperti mana yang terdapat di dalam buku The New World Order ataupun dalam buku Protokol Zionis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.